Food pusher ni sebenarnya adalah orang yang selalu suruh kita makan. Tapi kadang-kadang kita tak nak makan pun. Kita rasa macam bersalah tengok makanan tu duduk atas meja tanpa ada orang makan. Tak baik, akak penat masak tau. Hari ni akak bangun pagi masak. Kesian kat akak, kau makanlah sikit. So adakah anda termasuk dalam 3 kategori ini? So nilai dan lihat diri sendiri balik. Ada 3 kategori food pusher di dalam masyarakat kita. Okay? Food pusher ni sebenarnya adalah orang yang selalu suruh kita makan. Tapi kadang-kadang kita tak nak makan pun. Okay? Satu kategori yang pertama adalah the deliver. Dia akan beli makanan dan tinggal atas meja suruh kita makan ataupun dalam pantry. Jemput makan ya, jemput makan. Saya dah beli goreng pisang ni. Okay. Secara tak langsung kita akan rasa kita terpaksa makan walaupun sebenarnya kita kenyang, sebab kita rasa macam terhutang budi, kita rasa macam bersalah tengok makanan tu duduk atas meja tanpa ada orang makan. Jadi nak tak nak kita pun mungkin terpaksa masuk ke dalam mulut kita. Kategori kedua food pusher ini adalah the offerer. The offerer adalah orang yang selalu menjemput kita makan, tetapi kadang-kadang tu kita rasa kita cakap kita tak nak makan pun dia tak ada rasa kecil hati ataupun dia okey je kalau kita tak makan, kan? So tapi kategori yang ketiga adalah the harasser. Yang ini memang selalu saya akan sentap. Contohnya, saya dah letak makanan atas meja, jemputlah makan, saya dah bawa makanan penat, saya masak hari ni. Tiba-tiba kawan kita cakap, tak apalah, saya dah makan hari ni, kan? Ataupun dia kata, tak apalah, saya diet hari ni. Tetapi apa yang kita buat, instead of kita rasa macam okey lah, kalau nak makan, tak nak makan, sudah kita macam okey-okey saja. Tapi kita kata, tak baik, akak penat masak tau. Hari ni akak bangun pagi masak. Kesian kat akak, kau makanlah sikit. Kita akan push dia, suruh dia makan. Itu adalah the harasser, dalam kategori the harasser. Maksudnya kita suruh dia makan dan makan. Okey? So kadang-kadang tak nak orang terpaksa makan. So tanpa kita sedari, kadang-kadang kita ni juga bertindak sebagai seorang food pusher. So adakah anda termasuk dalam 3 kategori ini? So nilai dan lihat diri sendiri balik. Beberapa tips yang kita boleh gunakan untuk menghadapi food pusher ni, terutamanya di pejabat. Okey? Antaranya adalah cuba lazimi puasa Isnin dan juga Khamis. So bila kita puasa Isnin dan juga Khamis, selain mendapat pahala berpuasa sunat, kita juga dapat mengelakkan ambil makanan secara berlebihan ataupun tidak ada secara keperluan yang kita perlu ambil dalam hari itu. Okey. So kemudian apa yang kita boleh buat adalah bawa bekal daripada rumah. Sebagai contoh, kalau kata makan tengah hari, kawan-kawan dah datang bawa makanan dan sebagainya, mungkin kita boleh bagi tahu, saya dah makan tadi, saya dah bawa bekal. So jadi itu mengelakkan kita makan dengan berlebihan tanpa kita perlukan juga. Selain daripada itu, tips-tips lain adalah mungkin kita boleh berdiskusi. Sekiranya food pusher ni melibatkan ahli keluarga seperti emak, suami, isteri ataupun kawan-kawan dan sebagainya, mungkin kita boleh berdiskusilah, bagi tahu kita sekarang dalam keadaan untuk cuba mengawal kita punya pengambilan makan. So jadi makanan-makanan yang mereka bawakan ni tidak membantu kita dalam proses untuk pengawalan makanan. So jadi kadang-kadang diskusi hati ke hati ini sebenarnya membantu untuk menyelesaikan isu dalaman yang kita hadapi bila mendapat makanan-makanan yang kita tidak pinta ini, kan? So jadi sedikit tips daripada saya untuk membantu menghadapi food pusher di dalam kalangan sekeliling kita.